penilaian, iaitu penilaian sebuah harga dan juga penilaian tender ni. Penilaian tu nanti korang boleh baca je dekat slide sebab dia berkaitan dengan cara nak bagi markah pretender tu sebenarnya. Jadi saya rasa dia tak terlalu kata apa, penting sangat. Kita nak dapat rough idea berkaitan kaedah perolehan dulu. Okey, kalau kita tengok kat dalam government ni sebenarnya kita ada 4 kaedah perolehan. Dia 3+1, tapi yang +1 tu kita jarang gunakan dah sekarang sebab dia terlalu bias, iaitu rundingan terus. So rundingan terus ni masih ada sebenarnya dalam government. Cuma kita gunakan pada waktu tertentu saja. Contoh kita perlukan servis tu, delivery servis tu cepat, so kita akan buat rundingan terus. Sebab kalau nak go through sebuah agreement tender, dia akan makan masa berbulan lah. So 3 kaedah yang digalakkan di dalam government sekarang ni, kita tengok kepada pembelian terus ataupun kita panggil direct order ataupun direct award. Kedua adalah sebut harga dan ketiga adalah tender. Okey, yang first kita akan tengok kepada pembelian terus, direct award. Okey, direct award ni dia sangat mudah. Kalau kita tengok direct award ni, apa yang korang kena, orang kata apa, ingatlah, highlight benda yang important adalah perkara tu pembelian terus tu, ni dari segi bekalan dan perkhidmatan, pembelian tu dia tidaklah melebihi 20,000. Selagi mana dia 20,000, kita boleh membuat pembelian terus. Walaupun begitu, pembelian terus ni kita still masih perlukan 3 tawaran harga. Bukan 3 pembekalan, kita perlukan 3 tawaran harga. So the best yang mana bagi harga yang paling rendah ataupun yang value for money, kita akan ambil lah. Kita akan beli direct daripada syarikat tu ataupun vendor tu terus. Sama juga dengan lantikan terus. So lantikan terus ni dia berkaitan dengan kerja-kerja yang bernilai kurang daripada 20,000. Aku nak bagi contoh mudah je lantikan terus ni. Contohlah korang tengok petang tadi kita ada fogging kan petang tadi. Perasan tak apa nama company, kata apa? Company yang fogging dekat kawasan AJE tadi. Biopest. Biopest. Tu contoh-contoh sebenarnya kita ada buat lantikan terus. Maknanya kalau perasan dari dulu lagi, daripada awal kita masuk Biopest ni je yang datang fogging dekat kawasan kita ni. So basically ni adalah lantikan terus. Mungkin disebabkan servis yang dia bagi tu. Tahu. Okay. Mungkin servis yang diorang bagi tu adalah bawah Dia daripada dah 20,000. jawab soalan tu lambat, tahu dia nak cakap. Lepas tu suara dia cerita. Apa tu? Okay. Okay, kita tengok just sebagai highlight utama adalah dia mestilah 20,000. Tetapi dia berbanding dengan apa yang Ehsan terangkan tadi berkaitan dengan kontrak pusat dan juga kontrak sistem panel. Untuk kontrak sistem panel ni kita boleh membuat pembelian terus tapi dia punya shilling dia adalah 50,000 bukan 20,000. Faham tak? Kontrak pusat dengan kontrak sistem panel ni, pembelian terus dia hadkan shilling dia adalah 50,000 bukan 20,000. Yang ni khas saja untuk barang perkhidmatan guna sama. Kalau kita tengok, okey, contohlah untuk mudahkan. Korang nampak tak slide ni? Nampak. Okey. Untuk slide yang ni yang telah di-itemkan sebagai kontrak pusat, maksud di-itemkan sebagai kontrak pusat ni, semua kementerian, agensi, jabatan kena ambil servis daripada yang ni saja. Berkaitan dengan perkhidmatan pos, mesti ambil daripada Pos Malaysia saja. Sampul surat mesti ambil daripada 6 persatuan majlis kebajikan ni. Kalau kita tengok siapa servis government, korang akan nampaklah sampul korang sampai, bekalan sampul sampai, dia akan tulislah urusan baginda, sampul dia tu ada tulis hak milik kerajaan. Sama juga dengan kertas putih NKS system ni. Semua kementerian kalau bekalan kertas mesti daripada company ni sahaja. Dan kita hanya buat pembelian terus ataupun sebut harga pembelian terus saja dengan 7 yang ni. Dan had shilling dia adalah 50,000. Okey. Beza sikit je dengan kontrak pusat sistem panel ni. Masuk pusat sistem panel ni, kalau tengok sini, perabot berasaskan kayu. Kita ada 62 syarikat. Maksud 62 syarikat ni adalah mereka ni adalah 62 syarikat panel bagi kerajaan sebenarnya. Contoh kita ada nak buat orang kata apa, agensi barulah, katakanlah jabatan ni baru tambah ruangan pejabat 2-3 level lah, 3 tingkat.
So kita nak masukkan perabot baru dalam kerajaan. So kita akan buka pembelian terus ataupun sebut harga dengan 62 syarikat ini saja. Sebab ini adalah yang telah ditetapkan oleh MOF untuk sediakan bekalan perabot dekat kementerian ataupun agensi ataupun jabatan. Cuma kalau nak tahu lebih detail 62 syarikat tu apa, yang tu korang kena jadi pegawai perolehan lah. Bila korang buka sistem e-perolehan tu, korang boleh tengok apa syarikat-syarikat tu. Okey. Berbeza je. Okey, nak tengok dekat sini. Okey, tadi kita pernah belajar dengan Encik Kasim, tak silap ya. Kalau 50,000 hingga 500,000 kita kena buat sebuah harga, betul? Betul kan? Betul. Okey. Kalau 500,000 ke atas kita kena buat tender, betul? Betul. Okey. Tapi untuk syarikat sistem panel ni, walaupun dia 500,000, kalau tengok bahagian C ni ya. Walaupun dia 500,000, kita tetap buat sebut harga. Kenapa? Sebab apa kita buat sebut harga? Sebut harga di kalangan syarikat yang panel ni. Yang 62, 3, 13 ni. Kenapa kita buat sebut harga? Kenapa tak buat open tender? Ada yang nak jawab? Harga kurang Realistik. Apa dia? harga kurang daripada 500,000. Salah. Sebab sebenarnya Cantikkan terus. bukanlah tiket terus sebut harga, tapi sebut harga tu akan contoh kita nak buat perabot berasaskan kayu dan total daripada kajian pasaran adalah 500,000 lebih. Nak siapkan seluruh jabatan tu punya, orang kata apa, furniture. Jadi kita tak buat open tender. Kita akan buat sebut harga di kalangan 62 syarikat ni saja. Macam tu. Tapi ini adalah prosedur yang dilakukan untuk 7 item kontrak pusat ni sahaja. Kontrak pusat sistem panel. Tapi untuk item-item lain, ya betul kita kena buka open tender. Sebab konsep open tender ni adalah offering to all. Kita buka untuk semua orang masuk. Tak ada bias. Tapi untuk beberapa item yang telah disenaraikan oleh MOF, 7 item ni, mesti syarikat-syarikat yang dah list syarikat yang telah ditetapkan sahaja. Pak ni korang boleh faham tak? Boleh, Ipan. Okey. Fan, kalau ayam tu satu je lah. Okey, ayam ni, ni ada juga yang hari tu tanya Encik Kasim kan. Kecuali ayam. Okey, beza ayam dengan item yang ni kan. Okey, kita tengok item ni 1 sampai 6. Ayam ni tiba-tiba nombor 7 kan. Kenapa diasingkan sebenarnya? Sebab dari segi kaedah perolehan dia. Kalau kita tengok kaedah perolehan untuk 6 perkara tadi, kita boleh buat pembelian terus, and then yang kedua adalah sebut harga. Cuma jawatan kuasa yang meluluskan je berbeza, iaitu jawatan kuasa sebut harga, tapi untuk yang lebih 500,000 kita buat LPA, Lembaga Perolehan yang kena luluskan. Tapi untuk ayam ni, kita ada buat, tak ada sebut harga, kita buat rundingan terus dengan syarikat panel. Okey, cuma sekarang ni masalah dia, aku tak jumpa syarikat satu ni, syarikat mana yang supply ayam sebenarnya. Yang tu je. Sebab dia adalah satu je, jadi tak perlu buat sebut harga, kita buat rundingan terus je lah, beli terus ayam, stok ayam dengan syarikat tu. Cuma aku tak pasti syarikat mana ni. Tapi rasa dia anak syarikat kerajaan juga sebenarnya. But Yep. yang dengan 62 company tu kita panggil sebuah harga juga. Kita bukan panggil selective tender. Yang mana? Oh yang ni. Kita boleh buka sebuah harga ataupun kita buka di atas 500,000 kan? Betul, atas 500,000 boleh, 20 ke 500,000 pun boleh, 50 ke 500,000 pun boleh. Beza dia adalah pihak berkuasa yang meluluskan perolehan tu saja. Kita panggil dia sebuah harga, kita bakal panggil tender terhad. Tender terhad tak silap aku lain tender terhad ni. Tender terhad kan konsep dia lebih kurang sama, which is dia ada beberapa vendor yang diluluskan. So daripada vendor tu kita boleh offer sebut harga pada yang yang the appointed vendor lah. Tu yang Betul, yang tu aku faham juga tender terhad. Cuma untuk yang ni
So yang ni kita panggil dia sebut, which is Contohlah, kalau macam ni aku faham kalau nak buat tender terhad untuk perabot jenis polyprint sebab memang ada 3 je company. tapi tender terhad dia tak kita kan, dia mean like it can be like a variety numbers of companies pun, it's either 10, tapi you can negotiate with either Okay, kita boleh negotiate harga dengan dengan orang tu sajalah, which is yang macam you cakap lah, yang macam 62. Tapi but for this one dia so we call it sebut harga lah actually. ya betul. Sebut harga. Kita still kaedah perolehan still buat sebut harga. Yang ayam ni tadi okey kan? Apa itu? Mel ya tanya. Okey. Okey, ni contoh item yang kebiasaannya kita buat pembelian terus. Contohnya kita nak dapatkan bekalan alat tulis, pen, toner untuk mesin photostat di pejabat kita. Saiz apa kertas A3, A4, komputer, hard disk semua ni kita kebiasaannya kita akan buat pembelian terus. Contohnya kan kalau korang untuk yang servis kerajaan dia orang tahulah. Contoh dia nak guna file. Tapi file dekat dia punya cubicle tu dah habis. So dia orang akan mohon dekat asset store department tu. So bila mohon asset store department tu untuk siapa yang berdaftar, macam aku pernah daftar juga. So bila kita masuk asset store tu kita boleh tengok berapa kuantiti file tu ada lagi kat dalam store kita sebenarnya. So in case kita tengok oh ada 5 je, so kita boleh mohon dekat bahagian asset minta diorang buat pembelian baru atau pembelian terus untuk dapatkan stok file tu sebab kita nak guna macam tu sebenarnya. Dan pembelian terus ni dia akan dapat cepat. Biasanya dalam 2 minggu kita akan dapat dah stok yang kita nak tu sebenarnya. Tu kelebihan pembelian terus. Senang, mudah, cepat. Okay. Untuk seterusnya, aku nak pergi untuk slide ni. Aku terus nak jump to the next slide berkaitan dengan sekejap. Sebelum tu, pembelian terus tadi dah dapat. Korang faham tak pembelian terus tu? Ataupun korang ada soalan sebenarnya? Faham, Pan. Nak tanya boleh tak? Okay, boleh. Nak tanya yang dorongan terus tu kan, dia ada limit harga untuk dikenakan kepada syarikat. Sebabnya tadi yang tentang 500,000 tu aku macam tak faham sikit lah. Jap, yang 500,000 tu yang mana? Jap. Dia lah 500,000 tapi dia still sebut harga tu. Yang ketiga dia salah aku. Yang tu. Yang ni kan? Betul. Betul. Yang C ni kan? Kenapa kaedah perolehan dia buat sebut harga ataupun macam yang Aizuddin kata tadi tender terhad. Sebab apa? Yang tu ke soalan dia? Okay. So basically dia tender terhad ke ataupun direct nego? Dia tender terhad ataupun sebut harga sebenarnya. Dia macam ni. Okay, kalau kita tengok tajuk ni adalah sistem kontrak pusat sistem panel kan. Maksudnya bilangan syarikat ni adalah syarikat panel bagi kerajaan. So walaupun barang yang kita perlukan tu adalah 500,000, dia punya kontrak bernilai lebih daripada 5, kita tak akan buat open tender, kita akan buat tender terhad atau patu sampai korang faham tak benda tu? Sebab konsep of tender ni adalah kita buka offer tu dekat pelbagai company di luar lah. Tapi sekarang ni untuk item contoh perabot berasaskan kayu, MOF dia dah set 62 syarikat ni sahaja yang akan supply untuk government. So kita tak boleh nak buat open tender, kita tak akan buka ke syarikat luar, kita akan buat sebut harga atau tender terhad dengan cara kita negotiate di antara 62 orang. Dia tak perlu semua pun 62. Tapi company yang ada dalam list 62 ni. Macam tu. Boleh nampak tak? Faham. Walaupun dia lebih 500,000, kenapa dia buat ni? Tapi korang kena ingat dia untuk ni je, untuk item kontrak pusat sistem panel, bukan untuk perkara-perkara kerja-kerja lain. Contohlah korang tiba-tiba benda tu adalah berkaitan dengan
pembinaan, contoh sekolah lebih daripada 500,000, of course lah kita akan buka tender kan. Sebab benda tu tak ada pun dalam item kontrak pusat sistem panel ni. Macam tu Boleh? Okey. Auto ada dekat chat kata syarikat yang satu tu adalah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Yang syarikat bilangan satu ni. Okay. Sebab tu kita buat rundingan terus kan, sebab memang dah tak ada syarikat lain yang supply ayam. Okay, kita go next to sebut harga dan juga tender. Okay. Aku tak nak go through sangat slide ni sebab kita boleh, sebab dah ada yang macam nota ringkasan saja, kita tengok sekejap ya. Okay. Yang pertama berkaitan dengan sebut harga ni, kita tengok dari segi mula-mula macam mana kita nak tahu sama ada kita perlu membuat perolehan itu adalah sebagai sebuah harga ataupun tender, adalah kita tengok dulu nilai kontrak dia. Okey, sebelum kita go through kepada sebuah harga dengan tender ni, first proses sebelum kita boleh tahu kita nak buat perolehan, kaedah perolehan apa ni, kita kena ada spesifikasi dulu. Iaitu jawatan kuasa spek. Dalam jawatan kuasa spek ni, kita akan membincangkan apa perkara-perkara yang item-item yang diperlukan untuk kita jalankan aktiviti ataupun untuk kita dapat pastikan program yang kita nak buat tu sukses. So bila jawatan kuasa spek ni dia bersidang, dia akan tengok semua keperluan yang diperlukan, dan at the end dia akan bagi anggaran harga. Berapa harga yang diperlukan untuk siapkan projek ni. Katakanlah selepas jawatan kuasa spek bersidang, harga yang diorang, kajian pasaran diorang lakukan tu dapat dengan harga 100,000. Jadi diorang dari situ diorang kata okey, disebabkan projek ni akan koskan kita sebanyak 100,000, so kaedah perolehan yang sesuai adalah sebuah harga. Macam tu. Okay, kita tengok balik yang nota ni. Okey. Berkaitan, okey, macam yang Ehsan dah terangkan awal-awal tadi, untuk perolehan ni kita ada 3 kategori saja. Bekalan, perkhidmatan, kerja. Okey. Bekalan tu dari segi bekalan barang, perkhidmatan tu dari segi perkhidmatan rundingan ataupun bukan rundingan. Contoh kita nak dapatkan expertise untuk membuat sistem, kita perlukan programmer ataupun konsultan luar yang biasa membuat sistem. So kita ambil daripada segi perkhidmatan. Kalau kerja ni, definitely kerja-kerja pembinaan, construction. Okey, perbezaan dia untuk kategori perolehan ni, untuk perkhidmatan dan bekalan, bagi sebuah harga, dia punya nilai adalah 20,000 hingga 500,000. Tapi untuk perolehan sebuah harga kerja, iaitu kita perlukan servis daripada kontraktor luar untuk membina sesuatu, dia punya maksimum adalah sehingga 800,000. Sorry nota ni sebab aku lupa nak tulis sehingga. Dia punya main dia adalah sehingga 800,000 maksimum dia. Tetapi berbeza pula dengan tender. Tender, bekalan dan perkhidmatan dia, kita akan open tender sekiranya kontrak itu adalah melebihi 500,000, dan untuk kerja pula, itu untuk tender yang bersifat kerja pembinaan semua ni, kita akan open tender sekiranya kontrak itu melebihi 800,000. Okey. Tempoh notis. Berbeza antara sebuah harga dengan tender. Tempoh notis minimum untuk pengiklanan bagi sebuah harga ni kita akan buka selama 7 hari. Maksimum berapa? Maksimum aku tak tulis kat sini sebab maksimum dia akan ikut tempoh sah laku sebenarnya. Maksimum, kalau minimum 7 hari, tempoh sah laku di 90 hari, jadi tempoh notis iklan pun maksimum 90 hari juga. Tetapi perkara ni, tempoh masa ni dia perlu mendapat keizinan. Aku ada tulis catatan di sini, dia mesti ada keizinan pegawai pengawal dan juga lembaga perolehan. Mana kalau dia nak, contoh minimum 7 hari, dia nak extend lagi, so perlu ada keizinan. Berbeza pula dengan tender, minimum kita kena buka iklan untuk tender ni minimum 21 hari, tak boleh kurang. Mesti 21 hari. Dan maksimum dia adalah depends on berapa lama pegawai pengawal tu dibagi keizinan untuk kita. Asalkan ada
kelulusan bertulis daripada minit mesyuarat ke apa ke, kita boleh buka tender tu. Pak ni korang faham tak? Perbezaan sebuah harga tender dia bagi notis periklanan ni. So far okay, Pan. Okey. Okey, untuk pelawaan ni, okey aku nak buka slide yang ni nampak macam mudah sikit walaupun mudah sikit untuk korang tengoklah. Okey. Okey, kalau tengok sebut harga, okey tadi kita dah tengok pembelian terus sampai 20,000. Untuk sebut harga ni dia ada 3 kategori. 20,000 ke 50,000, 50,000 hingga ke 100,000 and then 100,000 hingga ke 500,000. Perbezaan pelawaan sebuah harga, kalau tengok yang 20,000 hingga 50,000 ni kita panggil dia sebagai sebuah harga kecil lah. Beza dia dekat sini adalah berkaitan dengan kalau 20,000 hingga 50,000 kita boleh minta, kita boleh pelawa 3 pembekal. It can be from Bumiputra dan juga non Bumiputra. Bagi nilai kontrak berharga 20 hingga 50,000. Okey. Beza pula dengan yang 50,000 hingga 100,000 ni. Untuk 50 hingga 100,000 kita pelawa pembekal sebanyak 5. Bukan 3 macam tadi sebut harga kecil kita pelawa 3. Untuk sebut harga 50 hingga 100,000 kita pelawa 5 pembekal. 5 kontraktor ataupun 5 vendor, tetapi dia mesti Bumiputra, BP only. Okay. Dan untuk nilai kontrak yang berharga 100 hingga ke 500,000, sama juga kita akan pelawa 5 pembekal kontraktor ataupun vendor, tapi it can be Bumiputra ataupun non Bumiputra. Tapi masih keutamaan adalah Bumiputra. Maksud keutamaan ni macam yang Ehsan terangkan tadi, berkaitan dengan percentage keutamaan. Bumiputra, apa dia? Kita tengok nilai harga, kita tengok percentage dia berapa. Tadi Ehsan ada terangkan berkaitan 3%, 2%. Sekiranya lebih berapa persen, perlu kita ambil Bumiputra ataupun kita boleh ambil non Bumiputra, macam tu. Okey, kita tengok balik slide ni. Untuk tender, okey, ni konsep tender. Pelawaan secara terbuka. Maknanya bila kita open tender ni, kita biasa akan iklankan tau. Kita akan iklankan dekat akhbar. Dan sekarang ni kita dah ada banyak sistem macam My Procurement dan juga e-perolehan tu. Syarikat-syarikat yang berdaftar ni, dia orang akan dapat notis tu. Dia orang boleh tengok dalam e-perolehan tu apa tender ataupun sebuah harga yang tengah kerajaan open sekarang. So dia orang akan apply. Cuma pelawaan secara terbuka ni kalau kita tengok dia boleh Bumiputra atau non Bumiputra semua dipelawa masuk. Dan tapi keutamaan Bumiputra dibagi sehingga 15 juta. Maknanya sekiranya nilai kontrak itu adalah 500,000 sehingga 15 juta, keutamaan still kita akan ambil syarikat ataupun kontraktor daripada Bumiputra. Sedikit catatan di sini iaitu aku buat ke semua syarikat kontraktor ataupun vendor perlu berdaftar dengan MF. Itu adalah syarat dia lah untuk pelawaan ni. Okey, untuk kaedah penerimaan, korang faham tak apa maksud sampel berlakri? Tahu tak berlakri tu apa? Yang kita Lakri tu tahu. cok merah tu yang timbul tu. Ya betul. Lakri ni kita seal sampel tu, kita letak wax warna merah dan kita chalk dia. Korang tengok biasa dekat dalam movie banyak kan, Harry Potter ke apa kan. Yang tu maksud dia berlakri. Kita perlu ada wax merah tu dan chalk untuk seal dia punya surat tu. Okey, berkaitan dengan peti sebut harga dan juga peti tender. Bila kita open sebut harga ataupun tender ni, kita kena ada peti sebut harga ataupun peti tender. Di mana bila ada peti sebut harga, peti tender ni, so company-company yang masuk ni nanti dia orang boleh hantar dokumen-dokumen tender tu masuk dalam peti tu. Maknanya dia nak, orang kata apa, nak cuba dapatkan sebuah harga tu dan tender tu, so company-company ni akan masuk surat tu dalam peti tu. Peti ni sebenarnya peti biasa je. Tak tahu lah korang bayangkan mana-mana, tapi peti sebuah harga yang peti tender ni, bagi contoh. Korang pernah pergi pejabat pos Malaysia tak? Dia ada peti yang ada warna merah, kuning dengan apa tu. Dia ada tulis kat sini luar negeri, sini dalam negeri, sini untuk antarabangsa masuk kat sini.
peti tender dan juga peti sebuah harga ni lebih kurang macam tu sebenarnya. Dia sangat simple. Sekejap. Tak tahu, sekejap aku try tunjuk. Sebab benda ni dah pernah tengok sebenarnya dekat, kalau korang tengok dekat kata apa? Korang tengok kat kementerian yang tu, ni contoh dia. Dia simple peti je. Korang boleh nampak tak ni? Nampak Pan? Peti tender macam ni ni. Biasa dekat kementerian, dekat jabatan banyak yang macam ni Ini. Yang mana kontraktor, vendor yang nak masuk tu, dia isi dia punya dokumen tu dalam ni. Dokumen yang lengkap lah yang kita dah minta apa benda dia kena bagi. Kena ada profile company, kena ada rekod-rekod apa projek-projek yang diorang pernah buat. Kita nak tengok semua tu. So ni contoh. So tak tahulah korang ingat bayangkan peti tu macam mana sebenarnya, tapi dia simple as this je peti tu sebenarnya. Macam tu saja. Okay. Dan dia akan kena ada label Peti tender ni mesti ada label. Peti sebuah harga dengan peti tender. Label dia adalah nama sebuah harga tu, tarikh buka dan tarikh tutup. Kena ada label dekat peti tu. Okay, and then kita go through pula berkaitan dengan jawatan kuasa yang terlibat dalam sebuah harga dan juga tender ni. So basically jawatan kuasa yang terlibat adalah jawatan kuasa yang sama je, jawatan kuasa spek, jawatan kuasa spek ni adalah awal-awal sebelum kita buka sebuah harga. Jawatan kuasa pembuka, jawatan kuasa teknikal dan juga jawatan kuasa harga. Okey. Untuk jawatan kuasa pembuka ni, bagi sebuah harga dan tender dia adalah perkara yang sama. At least sekurangnya 2 orang pegawai yang dilantik oleh ketua jabatan. 2 orang pegawai tu boleh jadi salah seorang tu mesti daripada PNP, pengurusan dan profesional. Salah seorang lagi pegawai mungkin boleh jadi pegawai-pegawai lain. Okey, kalau aku nak tunjuk satu berkaitan dengan pembukaan peti ni. Okey ni. Kenapa kita letakkan anggaran jabatan, anggaran harga jabatan dalam peti tu juga? Kalau kita buat sebuah harga, kita tak bagi, kita memang tak rahsia sebuah harga ni kita tak akan cerita dekat vendor ataupun kontraktor apa shilling anggaran kita. Contoh, kita dah bajetkan untuk projek tu adalah sebanyak, katakanlah sebab ni tender adalah 600,000. Tapi kita tak akan bagi tahu harga tu. Sebab kita nak tengok kontraktor dengan vendor tu berapa yang diorang boleh bid. Adakah sama dengan harga kita, around dekat harga kita ataupun sangatlah mahal. Okey. Tapi jabatan yang buka tender tu dia kena masukkan anggaran harga dalam peti tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok jawatan kuasa pembuka ni, jawatan kuasa pembuka ni boleh jadi orang yang dilantik bukanlah orang adalah owner kepada projek tu. Mungkin dia boleh lantik 2 orang daripada department lain untuk jadi jawatan kuasa pembuka. Jadi jawatan kuasa pembuka ni dia tak tahu sebab dia daripada department lain, dia tak tahu anggaran harga yang telah diletakkan. So bila dia tahu anggaran harga ada dalam peti tu, so dia boleh tengok apa yang ada dalam peti sebuah harga tu, yang mana dia nak, orang kata apa, nak strike off lah. Yang mana yang mahal sangat dia boleh buang, yang mana yang tak ikut requirement spec dia boleh tolak. Tu tujuan kenapa anggaran harga diletakkan juga dalam peti tu sebenarnya. Yang ni korang boleh faham tak? Okey, untuk sedikit catatan, tugas jawatan kuasa membuka ni, dia akan buka peti, dia akan bagi kod ataupun nombor siri. Okey, katakanlah dalam projek tu, tender tu, ada 10 kontraktor yang masuk. Setiap dokumen kontraktor tu kena ada nombor siri berbeza. Macam tu. So orang yang akan bagi nombor siri ni adalah jawatan kuasa pembuka lah. Dan merekodkan. Merekodkan ni maksudnya merekodkanlah berapa banyak tender yang masuk, berapa banyak kontraktor yang masuk. Basically jawatan kuasa pembuka ni sama je antara tender dan juga sebuah harga. Okay, nextnya kita ada jawatan kuasa teknikal. Untuk pengetahuan, jawatan kuasa teknikal dengan harga ni dia akan bersidang dalam tempoh yang sama, iaitu 30 hari. Dalam masa 30 hari selepas dokumen tender ataupun sebuah harga diterima. Okey, kalau kita tengok jawatan kuasa teknikal dan juga untuk sebuah harga tender ni adalah benda yang sama juga sebenarnya.
dia kena ada 3 orang, sekurangnya 3 orang. Seorang ahli yang mahir ataupun berpengalaman. Kebiasaannya seorang ahli yang mahir ni contoh kita itu adalah berkaitan